Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 13, baris yang kelima daripada bawah. Muka surat 13, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan kalau terlintas di hati kita dan kalau terlintas di hati kita. Terlintas ni dengan apa yang terlintas ni, yang dicampur oleh syaitan ke dalam zihin, ke dalam otak kita. Terlintas ni, kalau Allah tidak berjirim, tidak bertongkol, dan tidak arak yang menumpang di tongkol, maka semacam mana pula hakikat zat Allah yang sebenarnya. Ni hak terlintas. Allah tidak berjirim ni macam kita. Di zat Allah tidak ada arak sebagaimana arak di zat kita. Maka yang terlintas di hati ni, macam mana sebenar-benarnya zat Allah Ta'ala ni. Ni hak terlintas ni. Ayat kitab tu kena ambil faham molek, tidak nak faham apa dia maksud dia. Dan kalau terlintas di hati kita dengan tu buat titik dua tau. Titik dua. Sama apa? Kalau Allah tidak berjirim, tidak bertongkol macam zat kita ni berjirim, berbentuk. Allah tidak. Mukhalafah pada zat. Dan tidak arak yang menumpang dijirim. Mukhalafah pada sifat. Maka semacam mana pula hakikat sebenar zat Allah Ta'ala yang sebenarnya. Mari lintasan seumpama tu, maka hendaklah, jadi wajiblah kita tolak demikian itu, demikian lintasan. Tolak ni dengan tidak tahu zat Allah melainkan Allah. Maka hendaklah, yani wajiblah kita tolak dalam hati ni. Demikian itu, demikian lintasan tu. Tolak dengan kena buat titik dua juga tau. Tolak dengan titik dua gitu. Dengan apa? Tidak tahu zat Allah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita tahu zat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita tidak pernah melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang Mi'raj melihat
bercakap dan melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Nabi kembali ke Mekah, Nabi pun tak cerita berkaitan dengan hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah melihat zat Allah. Nabi melihat zat Allah pada malam Mi'raj. Nabi satu-satunya yang melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam kalimullah, bercakap dengan Allah berkali-kali, tetapi tidak pernah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Jibril, kepala malaikat, ketua malaikat pun tidak pernah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Atas dunia ni sebelum kiamat hanya Nabi satu-satunya yang melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa AS tidak pernah melihat zat Allah. Nabi Rasul lain sama juga. Nabi Musa AS bercakap dengan Allah, kalimullah. Nabi lain tak bercakap dengan Allah. Nabi Musa yang bercakap dengan Allah Ta'ala, kita maklum kan? Nabi lain tidak bercakap dengan Allah Ta'ala. Nabi Musa pun tidak pernah melihat zat Allah. Hanya Nabi SAW jua yang melihat zat Allah pada malam Mi'raj. Nabi tak cerita pun berkaitan dengan hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Kita ni sama telah lah. Nak tahu macam mana hakikat sebenar-benar zat Allah. Tolak macam mana? Tidak tahu zat Allah melainkan Allah. Oh, kalau gitu kok. Apa panggil apa ni? Jahil juga, tak tahu juga. Jadinya kita nak biar jelas jawapan ni. Jadi tak tahu jawapan dia. Tak tahu jawapan dia. Dan lemah daripada mendapat itu. Lemah daripada mendapat itu. Lemah daripada mendapat tahu bagaimana zat Allah gitu. Itulah pendapat, itulah pengetahuan. Al-ajzu anil idrak idrakun. Lemah daripada mendapat, lemah daripada tahu macam mana zat Allah, itulah pengetahuan. Jadi tak tahu itulah yang kita naknya. Ada juga tau, tak tahu tu yang kita nak. Yang kita nak tahu, tak tahu tu tak selesai masalah. Lemah daripada tahu itulah pengetahuan. Sebab kalau kita kata tahu saja, jahil lalu. Tak tahu itulah pengetahuan. Wallahu a'lam pun besar tu ilmu. Wallahu a'lam. Ya Allah yang mengetahui, saya tak tahu hukum. Itu besar tu pengetahuan tu. Memang itu yang hak sebenar-benar kita tak tahu. Kita tak tahu, jawab tahu, jahil murakkab. Bukan bagi tahu gitu. Jadi tak tahu inilah pengetahuan. Saya tahu zat Allah. Saya tahu. Macam mana zat Allah? Bergiam. Bohong lalu dah. Jahil gitu. Sebab apa? Salah. Ada ni. Salah. Kalau dia kata, saya tahu, bohong lalu dah. Bohong lalu dah kalau dia tahu. Saya pernah tengok Allah Ta'ala. Kafir lalu dah. Kafir lalu dah. Ada ni. Kalau orang mendakwa dia pernah melihat zat Allah, ni atas dunia ni lah. Bukan setakat berdosa. Murtad dia, kafir lalu dah dia, wal-iyazabillah. Kalau dia kata saya tahu sebab saya pernah tengok, tahu gitu, itu orang murtad, orang kafir tu. Itu orang bohong tu. Jadi tak tahu itulah pengetahuan. Macam mana zat Allah tak tahu. Yang tahu hanyalah Allah. Itu betul, itu pengetahuan, itu ilmu. Ni lintasan hak mari ni. Sebab begini je.
Apa lintasan yang dicampur oleh syaitan ke dalam zihin kita, ke dalam otak kita? Apa lintasan yang mari? Cuba cerita. Apa lintasan yang mari? Benda yang kita pernah melihat. Pada ni? Lintasan yang mari dalam kepala otak kita, benda yang kita pernah melihat. Ke macam mana? Kalau kita tidak pernah melihat, mari lintasan di kepala otak kita macam mana sekalipun, tak tahu. Ada ni. Kita tak pernah lihat. Gambaran diceritakan kepada kita. Mari tak lintasan di kepala otak kita? Ni contoh-contoh. Contoh cerita dululah ni sekarang ni. Mudah je nak tengok, nak jadikan pasangan tu kan. Cerita dulu-dulu ni. Budak ni, perempuan ke lelaki tak kira lah. Antara sebelah-sebelah lah. Muka dia gini gambaran. Gini gambaran. Muka bulat ke, hidung mancung ke. Bukan adik-beradik dia lah. Gitulah contohnya. Mari tak gambaran kepala otak kita? Mari gambaran. Persoalan sekarang ni, muka dia kita tak pernah lihat. Cuma dicerita. Maka kita pun, ni terlintas dalam kepala otak kita. Muka orang kan? Samalah muka orang. Dah, adik-beradik dia ada kan? Mari tak gambaran kepala otak kita? Tapi oleh kerana kita tak pernah melihat, bila kita berhadapan sungguh, serupa tak gambaran dengan muka dia sebenar? Takkan serupa. Sebab kita tak pernah lihat. Kita boleh buat gambaran. Sebab dia itu muka orang. Kita boleh buat gambaran. Tapi tak akan betul gambaran kita sebab kita belum melihat. Jadi macam mana nak gambar zat Allah yang kita tidak pernah melihat? Zat Allah yang bersalahan tidak serupa dengan zat makhluk. Mai gambaran macam mana pun lintasan syaitan campur ke dalam zihin otak kita. Mari macam mana pun Allah menyalahi. Sebab apa? Sebab gambaran di kepala otak kita semuanya gambaran makhluk belaka. Mari di kepala otak kita besar, makhluk. Mari di kepala otak kita tinggi, makhluk. Mari di kepala otak kita cerah, terang, makhluk. Mari ke mana lagi? Ada ni. Sekarang lintasan dicampur oleh syaitan. Wajib tolong. Wajib tolong. Dan kita tidak pernah fikir berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala sebab itu dilarang. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq, kata Nabi. Fikir oleh kamu akan kejadian Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fil khalqi ayil makhluk. Berfikir oleh kamu pada kejadian Allah, wala tafakkaru fil khaliq. Jangan berfikir berkaitan dengan Tuhan yang menjadikan. Jangan fikir. Jangan. Kalau tadi lintasan. Lintasan wajib kena tolak. Sebab kita memang tak fikir sebab Nabi larang. Allah macam mana, duduk di mana. Jangan. Nabi larang. Nabi larang tu. Allah di atas ke, di hadapan ke, di bawah ke. Jangan. Waktu Nabi larang. Tapi memang kita tak fikir Pak Nabi larang. Ni lintasan mari juga ni. Mari lintasan macam mana pun. Ini kata-kata yang warid daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kullu ma khatara ala balika fallahu bi khilafih. Tiap-tiap kata terlintas di kepala otak engkau, Allah menyalahi. Gitu je. Jangan fikir. Nabi larang. Kita tak fikir kata dengan zat Allah. Tapi lintasan-lintasan dicampur oleh syaitan. Mari capuk macam mana pun. Mari lintas di pelotok kita macam mana pun. Fallahu bi khilafi. Allah Ta'ala menyalahi. Sebab apa yang kita lintas tu adalah hawadith. Segala yang baharu. Iaitu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlintas di pelotok kita.
Allah menyalahi. Terbaik nak ditahu apa lagi? Dak, kita tak fikir. Syaitan capuk dalam zihin kepala otak kita. Mari syaitan capuk macam mana pun, Allah menyalahi. Sebab tu kalau kejap sini, syaitan mari pada masa nak mati. Dia mengaku dia Tuhan. Syaitan makhluk. Kalau syaitan mai buat rupa apa? Buat rupa apa? Rupa makhluk lah. Besar. Duduk depan kita. Makhluk. Duduk dekat dengan kita. Makhluk. Nak buat mana lagi? Sebab tu syaitan dia boleh menipu. Dia kata dia Tuhan. Adapun Nabi SAW, syaitan tak ada buat rupa. Nabi syaitan tak buat rupa. Ada ni. Kenapa Tuhan dia boleh buat rupa? Dia bolehlah berlakon buat rupa. Tapi buat rupa macam mana pun bukanlah sebab dia makhluk. Dia akan buat rupa gambaran makhluk. Kita kejap dah ni. Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Kejap sini syaitan mari masa kita nak mati, marilah macam mana pun. Dia mari atas rupa makhluk. Dia mari besar, itu zat makhluk. Dia duduk di hadapan kita, itu makhluk sebab dia bertempat. Allah tidak bertempat. Duduk dekat, makhluk. Ni nak kena kemah ni. Lepas tu syaitan dia boleh nak buat, tapi tak jadi sebab kok mana pun itu rupa makhluk belaka. Tapi kenapa Rasul dia tak boleh nak buat rupa? Sebab Rasul ni manusia. Pada ni ada jasad, ada tangan, ada kaki, kepala. Kalau syaitan boleh merupa orang kemudian yang tidak pernah melihat rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan boleh merupa macam mana orang kemudian nak tengok Nabi sungguh. Pada ni. Sebab tu syaitan tak boleh merupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi macam mana dia boleh buat rupa Tuhan? Dia mengaku tak usah buat rupa lah. Dia makhluk. Dia makhluk. Buat rupa macam mana pun jadi rupa makhluk. Ni godaan syaitan ketika nak mati. Kita kejap molek mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ini kita bicara sifat yang keempat. Jadi panjang dah masuk dah. Undur di minggu lepas dah undur lagi. Tahu tajuk dah kita ni. 2 minggu je. Bicara sifat yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Yang terakhirnya pada perbuatan. Pada perbuatan pun saya akan undur kembali. Cuma saya bawa dulu kita baca malam ni seperenggang ni. Mari lintasan wajib kena tolong. Lintasan dia mari sokmo. Kalau kita malam-malam seorang diri, kita sujud lama sedikit, dia mari lintasan. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa wasajid. Nabi kata sehampir-hampir hamba dengan Tuhannya ketika hamba dalam sujud. Sehampir-hampir hamba daripada Tuhannya adalah ketika hamba dalam sujud. Dan sujudlah paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak hampir dengan Allah kena sujud. Bukan naik atas gunung. Ada orang sesak naik atas gunung dekat dengan Allah. Duduk bawah gunung jauh dengan Allah. Itu sesak. Mana kalau naik gunung Everest lagi dekat dengan Allah Ta'ala. Kau naik roket Amerika, Rusia tu pula dekat dengan Allah Ta'ala. Gitu tau. Jadi atas bukit dekat dengan Allah, bawah bukit jauh. Itu sesak gitu. Hak dekat dengan Allah ni tika sujud. Tika sujud dekat. Kalau Allah duduk atas nu, hak dekatnya masa qiyam. Bukan masa sujud. Ke macam mana? Masa qiyam masa berdiri, kalau Allah duduk atas, masa qiyam masa berdiri lah dekat. Takkan masa sujud pula dekat. Sujud duduk atas. Allah duduk langit. Allah duduk atas. Hak sesak ni lah. Kenapa masa sujud Nabi kata lebih hampir? Masa qiyam dah lebih hampir.
Qiyam mana pula? Qiyam rumah flat atas sekali. Jangan qiyam rumah flat bawah sekali. Jeng lelaki tu. Dah. Rumah flat tu kan. Masing-masing semayang belaki tu kan. Siapa paling dekat? Kalau Allah duduk langit. Hak dah atas nu masa di qiyam. Bukan masa sujud, masa qiyam. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa sajid. Sehampir-hampir hamba daripada tuannya, hal kadang hamba tu dalam sujud. Bukan hampir di mana Allah bertempat di tempat kita sujud, bukan. Tetapi bila kita sujud lama je, dimarilah lintasan. Ni syaitan capuk. Dia mari rasa macam Allah mari gitu tau. Dah lama duduk sujud ni minta dengan Allah Ta'ala ni, jadi rasa macam macam Allah mari. Tu wajib kena tolong. Gitu je. Mana hampir situ bukan hampir bertempat. Bukan hampir isi. Hampir isi ni sama kita. Hampir pada makna lah. Bukan ke tempat. Dia mari lintasan. Tu wajib kena tolong. Kadang-kadang mari lintasan tu tambah lagi nak tasyuk akhirnya. Jadi tasyuk akhir dah lah. Dah. Sekarang masa sujud tambah tasyuk akhir lagi. Sebab nak ngelah dah. Rakaat terakhir dah. Nak lama sikit, tak jadi lama. Dia mari lintasan gitu kok. Sakit perut gitunya, mari duk ganggu gitu. Ada ni, molek-molek ada mari ganggu. Lintasan. Fikir dah pakai tangan zat Allah. Ni. Lintasan yang dicampur oleh syaitan pada zihir otak kita. Ni kerja dia dah ni syaitan ni. Kita wajib tolong. Ada ni. Tapi lintasan ni sentiasa datang. Hak paling besarnya pada masa nak mati. Dia akan mengaku dia Tuhan. Ada ni. Ngaku Tuhan macam mana pun. Tengok, bukan. Dah nampak besar molek. Besar bukan Tuhan. Itu jirim. Jisim yang bertongkol, yang berbentuk. Allah Ta'ala zat yang tidak berjirim, tidak berjisim, tidak bertongkol dan tidak bertempat. Itu pegangan kitanya. Mari duduk depan kita bertempat. Mari rapat dengan kita bertempat. Ini nak kena kejap. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Kemudian hak mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith pada perbuatan. Hak pada perbuatan yang saya regu pula dengan wahdaniyah pada perbuatan. Hak wahdaniyah pada perbuatan. Sifat yang kelima qiyamuhu binafsih. Sifat yang keenam wahdaniyah. Wahdaniyah pada perbuatan. Wahdaniyah pada zat jelas. Satu pada zat jelas. Hanya zat diri Allah Ta'ala jua Tuhan. Tidak ada zat yang lain selain daripada zat Allah sebagai Tuhan. Itu esa pada zat. Mana zat Allah Ta'ala jua Tuhan. Zat yang lain bukan Tuhan. Zat yang lain bukan Tuhan. Hanya zat Allah Ta'ala jua Tuhan. Itu esa pada zat. Esa pada af'al. Esa pada perbuatan. Hanya perbuatan Allah jua yang ada. Selain dari perbuatan Allah tidak ada sama sekali. Selain dari perbuatan Allah tidak ada sama sekali. Semua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wahdaniyah pada af'al. Balik kepada rukun iman kita yang terdahulunya, sekalian perkara qada dan qadar. Qada kehendak Allah pada azal, irada ilmu. Qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat qudrah. Yang kita bicara dahulu. Sekalian perkara tidak terkecuali walaupun sebesar zarah yang berlaku, kesemuanya qadar
perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik yang berlaku, perbuatan Allah. Perkara jahat yang berlaku, perbuatan Allah. Perkara yang berlaku di bumi, di langit, perbuatan Allah. Perkara yang berlaku di bumi, di dunia, di akhirah, perbuatan Allah. Sekalian yang berlaku, perbuatan Allah. Apa yang sedang berlaku kepada kita sekarang? Tak boleh nak cerita. Terlampau banyak yang berlaku pada kita. Yang berlaku pada kita, hidup. Siapa yang perbuat? Allah yang perbuat. Bukan nafas yang buat, bukan udara yang buat. Yang berlaku sekarang pada diri kita ni, nampak tak? Nampak. Allah yang buat, bukan mata yang buat. Dengar tak? Dengar. Allah yang buat dengar, bukan telinga yang menjadikan kita dengar. Habis, semua ada di kita ni. Hak Zuhir, hak organ dalaman, jantung bergerak, berdenyuk. Jantung berdenyuk ada. Jantung berdenyuk ke macam mana, paru-paru ke, buah pinggang ke, darah yang mengalir ke, Allah yang buat. Itulah. Sekalian qadar perbuatan Allah. Duduk kita Allah buat. Diam kita Allah buat. Gerak kita Allah buat. Saat kita diam, baju diam, kain diam, diam baju, diam kain, Allah buat diam. Kita diam, kopiah kita diam, serban kita diam, diam serban kita, diam kopiah kita, Allah yang buat. Itu pegangan kita. Geraklah tubuh kita Allah buat, geraklah baju kain, gerak baju kain Allah buat. Gerak kepala kita, gerak kopiah serban, gerak kepala Allah buat, gerak kopiah serban Allah buat. Ni sekalian qadar perbuatan Allah, keesaan Allah pada af'al. Bercanggah? Bercanggah tak dengan sekalian qadar perbuatan Allah, wahdaniyah pada af'al. Hak saya cerita tadi tu, yang berlaku semua tu perbuatan Allah. Bercanggah ke? Lain ke? Lari ke? Itulah. Kalau kita dah sebut sekalian qada qada, sekalian qada qada. Saya sebut tadi sekalian. Hak berlaku di kita tu sekalian lah. Ada ni. Saat sekarang aurah kita terlindung sebab ada baju. Siapa yang perbuat aurah kita terlindung? Adakah baju kain? Dah. Berlakunya, terjadinya aurah terlindung Allah buat, bukan kain baju yang buat. Itu pegangan kita. Terlindungnya aurah kita ada qadar perbuatan Allah yang bersifat qudrah, wahdaniyah pada af'al. Bukan kain yang menjadikan aurah kita tertutup, bukan. Tertutupnya aurah kita Allah yang buat, qadar. Sekalian qada qadar. Keesaan Allah pada af'al. Allah buat belaka. Makhluk tak ada perbuatan. Kain tak ada perbuatan. Kain makhluk kan? Tak ada perbuatan. Nak lari ke mana? Nak canggah ke mana? Dengan sekalian qada qadar. Dengan wahdaniyah pada af'al, yang perbuat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dak saya sebut ni sekalian qada qadar, semua orang pandai sebut. Wahdaniyah pada af'al, yang perbuat hanyalah Allah taala. Orang ramai boleh sebut. Tapi faham ke tak? Apabila sebut satu-satu, Allah buat belaka tu. Dah. Sekalian qada qadar kan. Kita ingat ke Allah Taala buat hak besar-besar. Kena tukarlah. Bukan sekalian qada qadar, sekalian yang besar-besar qada qadar, hak kecil-kecil bukan qada qadar. Tukar. Tukar rukun yang kenal. Jadi kenapa pula saya ingat ke hak besar-besar je qada qadar? Ada ke rukun iman yang keenam sebut hak besar-besar? Sekalian tak terkecuali walaupun sebesar zarah qada qadar. Tiba-tiba sekalian qada qadar duk pegang hak besar-besar je qada qadar. Hak kecil-kecil bukan qada qadar.
Itu sesak sendiri tu. Sebut lain, pergi faham kok lain. Sesak sendiri orang panggil. Sesak tak ada arak orang panggil. Sebut lain, pergi faham kok lain, pergi pegang kok lain. Itu wahdaniyah pada af'al. Kita balik kepada mukhalafah pada af'al. Wahdaniyah pada af'al pada hakiki. Ini cerita pegangan ni. Adapun di ingatan hati kita, lah. Hak berlaku di kita saat-saat ni, semua benda ni, kita ingat di hati kita. Rasa di hati kita Allah buat. Tak ada. Cerita hak kita ni. Kalau kita hurah hak depan pula, hak depan. Hurah hak depan. Kipas bergerak tu. Dia panggil apa? Daun dia berpusing tu. Siapa buat? Af'al Allah. Perbuatan Allah. Bukan elektrik. Elektrik makhluk. Makhluk tak ada kuasa. Sebut kuasa elektrik, ya tu kuasa pada Zohir je. Tak ada salah cakap kuasa elektrik, kuasa bateri, tak ada apa-apa pun. Power telefon, power telefon nak habis dah. Power pun cakap je lah. Tak ada salah cakap power kuasa. Power kuasa mana ni? Sabung. Sekali lalu je kilap pinggang. Kan power tu. Dah lah. Pinggang penuh lepas kenduri. Mari sabung tu punya power ni lalu ke atas je. Berkilap habis. Tu kan power tu. Tu tak power lagi hak minyak pelincir. Mari minyak pelincir hak power pula. Enjin bergerak. Sebut power pun. Itu hanya pada Zohir tak salah. Ada ni. Jadi bergerak. Daun kipas Allah buat. Segala-galanya Allah buat. Ni. Hak di bangunan kita ni. Tiang duduk tegak. Shilling duduk diam, duduk tegak. Siapa buat? Seming. Besi. Dah. Allah buat belaka. Kita berpegang. Di ingatan tak ada. Ingatan bak lain. Itu bergantung kepada basirah, kesucian dalaman masing-masing. Sekarang ni, hak pegangan salah satu hadap. Cerita bab pegangan disuruh ingat, suruh rasa, suruh mari, suruh menjiwai. Itu karut marut tu. Itu karut marut. Selagi tidak merasai af'al Allah, selagi tidak merasai kekuasaan Allah, belum lagi makrifat Allah. Belum lagi makrifat Allah, tak ada makrifah. Semayang tidak sah, bila mati tak dijawab. Bila mereka tanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhan kamu? Tak dijawab. Sebab apa? Sebab tidak makrifah akan Allah, sebab tak rasa, tidak menjiwai akan af'al Allah dan kekuasaan Allah. Tu karut. Tu ajaran karut. Ditulislah situ i'tikad di semua jemaah, tapi bukan i'tikad di cerita bab zauq, bab rasa di hati itu cerita bab maqam aulia. Ni dalam FB sekarang ni. Tajuk dia akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah pegangan bukan rasa. Dan digelar pula dengan tuan guru. Dituan gurukan pula. Ni sesaklah masyarakat. Mari orang seumpama gini. Akidah pegangan. Kita berpegang tak? Kiri kanan kita tu ada malaikat. Berpegang tak? Catat kebaikan. Catat kejahatan. Berpegang. Rasa tak? Rasa tak? Rasa? Nak rasa macam kita dah ingat ke malaikat sebab tu kita buat berdua tuan larang. Tapi berpegang ke tak? Berpegang. Rasa ke tak? Tak rasa. Kita duduk atas kubur. Kita berpegang tak? Barzah. Kita berpegang. Tapi kita rasa tak? Tak ada rasa apa pun. Kita boleh bersembang buah kosong ni. Duduk atas kubur dah. Lalu kau lukuk tepi jalan tu, tak ada ingat apa pun. Paling budak ke kubur. Duduk atas kubur molek-molek. Bukan duduk atas kubur masa tak ada orang. Duduk atas kubur masa ke bumi jenazah baru pun. Tak ada rasa apa pun, bersembang je. Tapi berpegang ke tak? Alam barzah. Berpegang i'tikad, tapi rasa i'tikad lain, rasa lain. Cerita bab pegangan. Cerita bab pegangan. Kita berpegang sekali yang berlaku ni adalah af'al, perbuatan Allah. Itu wahdaniyah pada af'al. Sekalian qada dan qadar Allah jelas.
Yang kita bercakap asbab tu dah salah. Tu dah salah. Tak ada ni. Apabila jantung molek, paru-paru molek, buah pinggang molek, darah pula molek, darah pula tak pekat, tak cair. Dia punya ilmu perubatan. Ceritalah macam mana pun, tak ada salah. Dia bercakaplah macam mana pun, tak ada salah. Tapi pegangan tetap. Dah bercakap makhluk saja. Kenapa pegangan tak salah? Dia bercakap tu kan. Dengan dia secara perubatan tu lah. Dengan jantung, paru-paru, pinggang apa semua tu kan. Dia cakap. Kenapa kata pegangan tak salah? Tak. Sebab itu orang Islam. Orang Islam percakapan dia hanya percakapan asbab. Cakap asbab ni bukan kata doktor. Kita pun bercakap asbab. Kitab fiqh pun bercakap asbab. Air berubah dengan sesuatu. Asbab. Adakah sesuatu boleh merubah sifat air? Tidak boleh merubah sifat air. Buah, daun kayu, tanah, boleh tak merubahkan sifat air? Itu af'alullah. Berubah sifat air, af'alullah. Bukan buah, bukan daun, bukan tanah. Tapi kitab fiqh ada sebut af'alullah. Ada sebut qada'. Tak ada. Itu hanya sandar kepada asbab zahir, tak ada salah. Pegangan tetap. Itu beza kita dengan orang kafir. Orang kafir cakap macam kita juga. Orang kafir cakap macam kita juga. Tapi hak dia cakap tu hak dia pegang. Kita tak. Kita orang Islam yang beriman. Kita bercakap hanya asbab saja. Iman akidah kita ni permulaan agama mengenal Allah, mengenal Rasul ni. Orang semayabang ada belakang ni. Hak saya bicara ni orang semayabang ada belakang ni. Kalau semayabang tak ada hak ni, bukan semayang lah. Itu exercise, itu senam, itu kan semayang. Itu main-main je tu. Itu buat-buat je. Mempermain-mainkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintah semayang, Allah perintah puasa. Ayat yang diturunkan di Madinah dimulai dengan apa? Ya ayyuhallazina amanu. Perintah syariat dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Wahai mereka yang beriman. Ini cerita bab iman lah ni. Wahdannya pada af'al iman akidah. Qada' qadar rukun iman kenang. Allah perintah semayang puasa pada beriman. Kalau bab iman tak bercara nak semayang puasa, siapa suruh mu semayang? Siapa suruh mu puasa? Allah tak suruh kamu. Allah suruh ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Bukan wahai orang-orang Islam. Kita Islam, kita warisi dari ibu bapa. Betul? Kita orang Islam. Islam lain, iman lain. Kita bicara di awal Pati Faridah dahulu kan. Islam lain, iman lain, ihsan lain. Perintah-perintah syariat ni, ya ayyuhallazina amanu, ingat molek. Nak sembahyang puasa, pastikan beriman. Allah perintah ke beriman. Bukan perintah pada ya ayuhan nas. Tak. Wahai manusia. Dah. Ya ayuhan nas dalam Quran perintah tauhid. Ya ayuhan nas itu perintah tauhid, perintah akidah. Ayat yang turun di Mekah dimulai dengan ya ayuhan nas, ayat makkiyah dia panggil. Ayat yang diturunkan sebelum hijrah, ayat makkiyah ya ayuhan nas. Itu ayat seru kepada akidah, seru kepada iman, seru kepada ya ayuhan nas, wahai manusia. Ayat madaniyah yang turunkan lepas Nabi hijrah, ayat yang memerintah untuk melakukan hukum hakam agama, ya ayyuhallazina amanu. Ingat baik, ya ayyuhallazina amanu. Kalau tak ada sini, tak mau cara sini, tak seduk laku-laku lah. Wak penat, wak habis masa je. Saya nak semayang, Allah tak suruh kamu. Allah suruh kepada mereka yang beriman. Semayang ni susah. Berjemaah pula satu hal. Kena standby wawa, sedia wawa. Kena atur molek masa. Baru boleh berjemaah. Bukannya mudah. Sebab apa? Kita sungguh. Sebab Allah perintah, wahai orang-orang yang beriman. Kita beriman. Pastikan beriman sungguh. Kalau tak masuk dalam perintah. Kalau buat juga, waktu
Orang dok suruh dia pergi buat. Gitulah kiang dia. Kalau orang seumpama tu baru duduk di bawah, ya ayuhan nas barunya, wahai manusia. Jadi orang Islam yang beriman, dia bercakap hanya bercakap asbab. Orang kafir dia bercakap tu tak ada dah Tuhannya. Dia hak makhluk belaka kalau orang kafir. Kita orang Islam hanya bercakap saja. Dia panggil isnad majazi, majaz saja bukan hakiki. Tak ada salah tu bercakap. Pegangan sekalian af'alullah. Kita balik kepada mukhalafah pada af'al. Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu pada perbuatan. Tak serupa. Dia mukhalafatuhu ta'ala al-hawadih ni tak serupa dengan makna adamu mumasalah. Tidak serupa. Tidak serupa perbuatan Allah bagi segala perbuatan yang baru. Tidak serupa. Perbuatan Allah atas jalan mengadakan, perbuatan yang baru atas jalan ikhtiar, usaha tak bekal sama sekali. Perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan hawadis. Hawadis ni yang baru makhluk. Bila sebut kata perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan yang baharu, bererti yang baharu ada perbuatan. Ada perbuatan. Tadi kata tak ada perbuatan. Wahdaniyah pada af'al, yang ada perbuatan hanya perbuatan Allah, itu yang hakiki. Atau yang batin hakiki. Atau tetap dah. Ni mukhalafah pada perbuatan, akidah kita juga ni. Wahdaniyah pada perbuatan, akidah kita juga. Mukhalafah pada perbuatan, akidah kita juga. Nampak macam bercanggah, tidak bercanggah. Tidak bercanggahnya macam mana? Kita kena tafsil, perinci molek-molek. Kena tafsil, kena perinci molek-molek. Wahdaniyah pada af'al, pegangan kita. Mukhalafah pada af'al, pegangan kita. Tetapi secara tersirat, secara tersurat seperti bercanggah. Secara tersurat. Ke macam mana? Tapi secara tersiratnya tidak bercanggah gitu. Tersurat macam mana? Tersirat macam mana? Faham tak kita? Tersurat, tersirat. Tersurat hak zahir tau. Tersirat hak batin hakiki. Boleh? Cuma pada zahir saja tersurat seperti bercanggah. Dah. Yang tersirat hakikinya sama, sebenarnya sama, tapi kena letak molek. Baik, ni dua-dua ni pegangan kita. Wahdaniyah pada af'al, sekalian qada qadar. Atau asah dia. Mukhalafah pada af'al, perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan yang baharu. Yang baharu ni makhluk lah. Yang baharu ni makhluk. Yang baharu alam, makhluk, mumkinun, jaizun, kainun, kaina, barang sama je. Alam, Rabbil alamin, alam, hawadis yang baharu, makhluk, kainun, kaina, mumkinun, mumkina, jaizun, jaizat. Sebutan lain, perkataan lain, tapi kita belakalah. Mudah cerita makhluk lah. Hawadis makhluk, alam makhluk, kainun kainat makhluk. Nak cerita mudah, nak cerita mudah. Jadi perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan hawadis yang baharu. Tapi kita nak pergi pada makhluk itulah. Jadi oleh kerana tajuk kita hawadis yang baharu, makhluk. Apabila perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan hawadis, berarti hawadis yang baharu makhluk ni ada perbuatan. Olah, tak serupa. Serupa ke tak serupa, barang sama-sama ada. Satu barang ada, satu barang tak ada. Tak terimbulah.
Serupa ke, tak serupa ke, timbul ke tak? Tak timbul kan? Dia ada bini. Kita tak ada bini lagi. Bini dia dengan bini kita tak ada. Serupa ke tak? Bengong gitu. Alah mentang-mentang dia ada bini. Dia tanya kita, bini saya dengan bini awak yang belum ada, serupa ke tak? Oh, tu nak main kita dah tu. Dah dia baru boleh bini. Kawan dia tak ada bini lagi kan? Bukan lagi? Sama-sama ada bini dah. Hak ni boleh anak dah. Hak ni lama dah berkahwin. Tak boleh anak. Anak saya serupa dengan awak hak tak ada tu. Mentang-mentang lah dia ada anak, kita tak ada anak. Jadi kalau benda tu tak ada ceritalah serupa ke tak serupa. Jadi timbul sekarang ni perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan yang baharu, dengan bahawa yang baharu ada perbuatan tapi tak serupa. Kita wajib berpegang. Yang baharu makhluk ada perbuatan tapi hanya pada zahir, majaz. Batin hakiki wahdaniyah pada af'al, Allah juga yang ada perbuatan. Sekalian qada qadah, rukun iman kena, itu batin hakiki. Jadi bercanggah tu pada bercanggah apa bercanggah? Tak bercanggah. Hak ni hak batin, hak ni hak hakiki. Hak ni hak batin hakiki, hak ni hak zahir, hak majaz, tu je. Takkan bercanggah. Ginilah contoh. Sekalian baik jahat qada qadah. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari hamba. Lari hendak lari. Baik jahat qada qadah pegangan. Yang baik daripada Allah, yang buruk ada hamba, ada percakapan. Tak ni. Ada ni. Kita ada percakapan. Takkan bercanggah. Baik jahat qada qadah pegangan. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada hamba, itu adab. Ada ni. Kalau tak boleh lah, itu bagian pegang, itu bagian adab. Ini samalah. Wadanah pada af'al itu batin hakiki. Mukhalafah pada af'al itu pada zahir. Hawadis makhluk ada perbuatan. Dan memang kita wajib berpegang. Hawadis kita pergi pada hamba. Ni kita ni ada pilihan dan perbuatan. Tapi tak serupa sebab pilihan dan perbuatan hamba tak boleh bekah. Adapun perbuatan Allah menjadikan, mengadakan. Itu tak serupa situ. Perbuatan Allah mengadakan. Perbuatan yang baharu, ikhtiar usaha yang tak boleh bekah sama sekali. Tapi yang baharu ada perbuatan kedok. Wajib berpegang, ada perbuatan. Perbuatan sungguh ke? Perbuatan pada zahir, majazi, gitu je. Hakiki tak ada. Tapi tak ada sekalipun, wajib berpegang dia. Ni jadi nak kena kemah daripada awal ni. Kalau dengan anak cucu kau daripada sebelum ajar semayang lagi. Daripada sebelum ajar semayang lagi. Daripada sebelum ajar baca Quran lagi. Sebab yang kita nak ajar ni pegangan Quran. Yang kita nak ajar ni pegangan Quran. Ada ni. Kita ajar semayang 7 tahun. Ajar mengenal Allah bukan 7 tahun. Anak cucu kita faham sedikit apa yang kita nak bicara, kita mula bicara dah. Bab mengenal Allah, mengenal Rasul. Cerita dah bab malaikah. Cerita dah bab barzah. Cerita dah bab qiyamah. Anak kita umur 4, 5 tahun, 6 tahun. Semayang tak ada lagi. Kita pergi kubur, kita cerita pada anak cucu kita. Ni arwah ni ada dalam kubur ni, dia berpindah alam sahaja. Berpindah dalam dunia yang kita dah ada ni kepada alam barzah. Hak arwah yang kita ziarah ni, ni dalam alam barzah mereka hidup ni. Sama ada kebun syurga ataupun lubang neraka ni. Nak dapat kebun syurga, masih hidup wa amal molek. Sebab malaikat catat kebaikan kita. Royak dah cerita ke budak. Tapi kalau masih hidup wa amal jahat, malaikat catat kejahatan. Ada malaikat kiri kanan. Masuk alam barzah. Lubang dia lubang neraka. Apa dah ni? Sekadar budak faham lah. Sekadar dia. Mana cerita dah sedikit. Ada ni. Ni kita duduk atas dunia ni.
comel macam mana pun, sementara dunia akan dihancurkan oleh Allah. Tiup sangka kalian pertama, tiupan tiupan dari malaikat Israfil, maka hancurlah segala-galanya. Mana cerita dah sikit-sikit. Kena cerita ni, bab ni. Kalau tak cerita, dia duk tengok ke katung tu, dia nampak katung tu lah segala-galanya. Ada ni. Power situ, Power Ranger lah, power apalah, Ultraman lah, Superman lah. Dia mempengaruhi tu. Sampai ke budak boleh tanya dengan ayah dia, kalau Allah berlawan dengan Ultraman, mana menang? Dah Ultraman menang semua kan? Mari raksasa mana pun dia menang semua. Kalau mula-mula je. Lepas tu Ultraman akan menang. Dia boleh tanya ayah dia, kalau Allah lawan Ultraman, siapa menang? Sebab hanya duk tengok katung saja. Kita tak cerita bab ketuhanan sekodok. Tapi nak ceritanya sebelum ajar semayang lagi, sebelum ajar baca Quran lagi. Ni Al-Quran kalamullah ni. Al-Quran kalamullah ni kena baca molek, kena letak molek, jangan letak atas-atas gitu, kena letak tepat sesuai. Ni Al-Quran ni nak pegang kena ada semayang, tak ada semayang haram pegang. Cerita lalu dah pada ni adab kena jaga dengan Quran ni. Kalau terjumpalah Quran yang tercerai atas lantai, wajib kena ambil segera, sipang lalu dah. Cerita-cerita dah Al-Quran ni. Tapi nak cerita Al-Quran, cerita tuang dia. Quran tu kalamullah. Jangan ajar Quran saja, cium Quran saja, akidah Quran. Kenal dah Allah sebagai tuang Al-Quran. Kalau tidak songsang jadinya. Jalan tak betul. Jalan yang sesat. Jadi dalam bab ini memang dia awal-awal. Kalau tidak, kemudian tu jadi sangat sukar, sangat payah. Timbul ilmu tinggi, ilmu dalam, ilmu macam-macam letak ilmu tauhid. Minta maaf lah. Kadang-kadang dikatakan, Ustaz, ilmu tauhid tak laku, dia kata. Orang sekarang dia kata orang tak minat ilmu tauhid ni. Dia kata kalau budak muda-muda lagilah tak minat ilmu tauhid, dia kata. Orang muda mana dah tahulah. Kemang tak muda gimana? Muda lagi dah. Tu minat. Kita ada muda lagi ni depan-depan ada lagi orang muda. Dia kata orang muda tak minat. Baru mang tau. Bukan mang tu muda lagi. Muda lain kali. Dia kata orang muda tak minat. Ilmu tauhid ni payah. Payah kok mana pula? Tu kata sifat 20 payah. Patut ke payah tu. Ilmu apa pun ada payah belaka. Ilmu apa pun ada payah belaka. Pada ni. Ilmu dunia. Mudah belaka. Ilmu matematik. Mudahlah kau dah capur tolak. Mudah je. Hok naik sedejah. Naik sekolah menengah. Mudah tak matematik. Kita tengok pun pening kepala. Apa benda dia tulis pun tak tahu. Tapi kalau setakat capur, tolak, bahagi, itu mudah lah. Itu mudah. Ada ni. Jadi ilmu apa pun ada mudah, ada payah. Ilmu tauhid itu juga ada mudah, ada payah. Payah itu fardu kifayah. Ni asas saja. Payah. Payah kerana kita lambat belajar. Salah kita. Bukan ilmu tu payah. Apa nak payah? Sekalian qada, payah. Tak ada payah pun. Sekalian keesaan pada af'al, perbuatan Allah, payah. Tak ada payah pun. Ini bicara mukhalafah pada af'al. Nak cerita ni pula. Kalau kita belajar pada awal, tak ada payah pun. Payah kerana kita payah macam cerita P.Ramlee tu lah. Hak kelas dewasa tu. Mudah ke payah? Cikgu ajar kod lain, disebut kod lain. Kita tengok tu cerita P.Ramlee tu. Kelas dewasa tu. Kenapa payah orang tua ni? Payahlah. Sebab dia belajar lambat. Apa yang cikgu tu ajar, payah. Ajar baca je. Kenapa orang tua ni payah sangat benar Bukan payah ilmu. Payah kerana dia yang belajar tua. Ke macam mana? Bukan gitu. Bukan kelas P.Ramlee tu ajar baca. Baca je dah kan. Ajar baca je. Kita ingat, itu lagi kepada pawitan tu. Ajar baca je. Boleh ke orang tua tu? Apa benda dia baca?
Payah. Dah ada payahnya. Payah kerana dia belajar lambat. Sama juga ni. Jadi orang kata tak minat, tak ada orang nak, kalau pekoh orang suka. Tak ada. Tak ada tauhid mula-mula ni, tak ada lah. Tak ada. Itu dia rajin semayang. Macam sebut tadi lah. Semayang, puasa, ya ayyuhallazina amanu. Kalau kamu tak bercara bab ilmu tauhid, ilmu bab iman, tak usah duk nyibuk lah. Orang semayang, kamu pergi patah. Gitu je lah. Orang puasa, kamu melancong di luar negara kafir, kamu boleh makan sehari. Macam duduk Malaysia ni kena puasa, takat dia orang. Nak puasa, kena ya ayyuhallazina amanu. Nak pergi Mekah baik Eropah ni melancong. Pergi Mekah, ya ayyuhallazina amanu. Nak pergi Mekah, bak iman, bak akidah tak mau belajar. Buat nyibuk orang panggil tu. Dia menghalang orang lain nak pergi Mekah. Dah lah kau tunggu ni berlapis-lapis. Sampai ke tahun berapa tak boleh pergi. Tahun 2100, 2200 tak tahu dah. Baru boleh pergi Mekah. Dia nyibuk dengan ni. Nak pergi Mekah, ya ayyuhallazina amanu, masuk dalam golongan beriman ke tak? Nak pergi Mekah. Duit ada, pekoh haji belajar. Tu pekoh haji. Iman, akidah, belajar ke tak? Tak, kalau dia lambat, dia akan jadi macam-macam halangan. Dengan nafsunya, dengan manusia yang kata macam-macam. Nafsu dia tak minat lah sebab dia rasa macam payah. Manusia pula banyak pula hak gitulah, beginilah. Ilmu tauhid. Kalau ilmu pekoh ni, bolehlah kita nak cakap lebih kurang pun. Pekoh ni, Allah payahnya mazhab Syafi'i, nak ambil mazhab lain lah. Kok kandamu lah. Mu nak pakai mazhab Hanafi ke Maliki ke Hanbali, ambil ke mulah, janji mu belajar je. Itu pekoh. Dah, mazhab Syafi'i payah. Tauhid tak ada, tauhid satu jalan je. Tak ada tauhid Imam Syafi'i, tauhid Imam Hanafi, tauhid Imam Maliki, tak ada. Tauhid yang satu saja. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, satu jalan. Pekoh banyak jalan. Payah dengan pekoh mazhab Syafi'i, tak sedut balah-balah lah. Ambil pekoh lain. Payah sangat kau. Hidup bala. Hak pekoh hidup bala. Ambil lah mana-mana pun. Janji, ambil pekoh-pekoh daripada ulama-ulama muktabar. Itu je. Jadi mukhalafah pada perbuatan bererti yang baharu. Kita pergi pada hamba lah. Hamba ni manusia, jin dan malaikat tu hamba lah. Hamba ada perbuatan. Tapi tak serupa dengan bahawa perbuatan Allah atas jalan mengadakan, perbuatan yang baharu atas jalan ikhtiar usaha yang tak ia bekah sama sekali. Tak serupa juga perbuatan Allah mengada bertiada kepada bertiada kepada ada. Adapun perbuatan yang baharu bukan mengadakan daripada tiada kepada ada. Kita tinggal dulu hak bab ikhtiar usaha tu. Perbuatan Allah mengadakan daripada tiada kepada ada. Perbuatan yang baharu ada tak? Mengadakan daripada kosong kepada ada. Ini perbuatan kita ni, ada tak kita mengadakan daripada kosong, daripada tiada itulah, daripada kosong kepada ada? Cuba fikir. Kita kata perbuatan kitanya menulis, keluar dakwah. Dakwah ni daripada tiada kepada ada. Daripada dakwah pen. Dakwah pen pula mari mana? Mari daripada mana dah lah cara dia buatnya. Mari daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Proses-proses jadi dakwah. Kita pun tulis. Maknanya kita ni bukan mengadakan daripada kosong kepada ada. Kita hanya memproses barang yang Tuhan buat siap dah atas dunia ni. Faham tak? Kalau kita kata saya yang memasak tu. Ya, kamu yang memasak. Tapi bahan tu bagaimana? Sayur daripada kosong kita buat sayur. Ada? Ada tak?
Kalau kata daging daripada kosong, kita buat daging. Ayam daripada kosong tak ada, kita buat ayam. Ada? Adapun Allah mengadakan daripada kosong kepada ada. Adapun kita hanya memproses barang yang sudah siap ada. Situ pun dia panggil mukhalafah juga. Allah mengadakan tanpa menggunakan bahan. Allah mengadakan daripada air mani. Khuliqa mimma indafik. Ayat yang lain pula khuliqa mimma immahin. Allah jadikan daripada air yang terpancar, air mani. Itu hanya asbab zahir saja. Allah menjadikan manusia bukan menggunakan air mani. Allah menjadikan manusia daripada kosong tiada kepada ada. Cuma asbab yang Allah Ta'ala atur, bercantum air mani, maka dilahirkan, dijadikan manusia. Itu asbab yang Allah Ta'ala atur. Tapi Allah mengadakan sesat manusia ni bukan kerana air mani tu. Air mani tu Allah atur asbab dia. Di masa tu Allah telah mengqadha kepada azal, air mani akan bercantum, air mani suami dan isteri akan bercantum, maka jadi benih, jadi anak. Itu hanya asbab yang Allah atur. Tapi Allah menjadikan benih bukan daripada air mani. Benih jadi budak bukan daripada benih, daripada Allah berkata daripada ada. Allah Ta'ala menjadikan umpama Nabi Isa AS lah, daripada tak ada, kosong kepada ada. Tu ada. Allah menumbuhkan pokok bukan menggunakan benih, tapi Allah atur asbab, benih disemar di situ, Allah pun menjadikan pokok. Itu hanya Allah atur asbab. Faham tak ni? Allah menumbuhkan pokok bukan kerana Allah menggunakan benih, tidak. Atau mustahil begitu. Jadi kalau Allah menjadikan manusia, Allah perlu kepada air mani, Allah menjadikan pokok, Allah perlu kepada benih. Jadi maknanya tidak terkaya Allah. Allah nak mengadakan makhluk, Allah kena guna makhluk. Itu tidak terkaya Allah seumpama tu. Allah nak menjadikan makhluk manusia, tapi Allah kena guna makhluk air mani. Mustahil. Allah menjadikan makhluk pokok, tapi Allah kena gunakan makhluk benih. Mustahil. Allah Maha Kaya. Allah menjadikan daripada tiada kepada ada, daripada kosong kepada ada. Adapun perbuatan hamba bukan seumpama tu. Tapi perbuatan hamba pun hanya pada zahir. Kita balik semula. Kita pegang wahdaniyah pada af'al. Kita pegang mukhalafah pada af'al. Kita pegang yang baharu hamba ada perbuatan. Ini dua-dua ni pegangan kita, pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau tak molek, hak batin hakikinya mana, hak zahirnya hak mana. Sebab kita pakai dua-dua ni. Orang ahli zahir, orang zahir ditolak hak batin hakiki. Orang zahir ditolak batin hakiki. Hak zahirnya hamba. Hamba lah, bukan Allah yang buat. Hamba buat sendiri lah, zahir dia gitu kan. Batin hakiki Allah buat, hak batin ditolak. Dia pakai zahir je. Ada golongan dia pakai batin saja. Dia pakai batin saja. Hak zahir tu, hak zahir ditolak. Hak pakai zahir saja jadi qadariyah. Hak pakai batin saja jadi jabariyah. Kita ahli sunnah, zahir batin kita pegang. Hak zahir mukhalafah pada perbuatan, hak batin wahdaniyah pada perbuatan. Dua-dua kita pegang. Hak zahirnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hak batin hakikinya alhamdulillahi rabbil alamin. Patut kita itulah. Alhamdulillah, tauhid uluhiyah, istighna iftikar. Bagi iftikarnya umum, takluk, qudrah, iradah, ilmu. Mana umum? Meratai ke semua yang berlaku datang daripada qudrah, iradah, ilmu, qada, qadar. Itu iftikar. Alhamdulillah, tauhid uluhiyah. Tak ada hak ni lucu Allah sebagai ilah. Rabbil alamin, Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan. Asas pada tauhid rububiyah, hakikinya tauhid rububiyah,
Allah sebagai Rabb adalah wahdaniyah pada af'al. Tolak wahdaniyah pada af'al, tolak Allah sebagai Rabb. Lucu Allah sebagai ilah, tolak Allah sebagai Rabb kalau tidak berpegang wahdaniyah pada af'al. Itu batin hakiki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akan dikaya Allah. Nih, kami yang sembah. Kami. Allah menyandarkan kita yang sembah Allah. Kita sembah Allah macam mana? Gerak diam kita beribadah qada kan? Dah. Quran kata, nih, kami yang sembah. Jadi wajib berpegang, kami ada peranan. Apa peranan kami? Itu usaha yang hakikinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu je. Jadi kalau puak pakai zuhir saja, qadariyah, dia ambil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia tolak alhamdulillahirabbil alamin. Puak pakai batin saja, dia pakai alhamdulillahirabbil alamin, dia tolak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada faham situ? Ini dalil ayat mudah, ayat Fatihah. Ayat lain banyaklah. Hak Tuhan belaka sandarkan pada hamba, ayat lain banyaklah. Ulama pun himpun mana hak batin hakiki, mana hak zahir. Pada ni. Tapi kita hak mudahnya, dalil kita suratul Fatihah hak mudah. Cuma suratul Fatihah ni dia surah yang sama tapi ayat yang berbeza. Ayat berbezalah. Alhamdulillahirabbil alamin ayat yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat yang lain. Alhamdulillah ayat yang kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima, yang keempat. Gitulah. Ayat lain tapi surah yang sama. Bukan dalam Quran didatangkan satu ayat yang sama. Satu ayat yang sama. Bukan surah yang sama, suratul Fatihah, ayat yang berlainan. Dah. Ayat yang sama. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Bisa dengar ayat tu. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Surah Safat, surah Al-Anfal yang ke-17. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad dalam peperangan Hunain dengan Puak Hawazin selepas pembukaan kota Mekah. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar, akan tetapi Allah Ta'ala yang melontarkan pasir. Allah Ta'ala yang memasukkan pasir dalam mata orang kafir. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau melontar. Bagaimana? Tidak melontar ketika engkau melontar. Bagaimana kira? Tak jadi bercanggah. Tidak melontar engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Macam mana? Satu ayat ni. Ini bukan satu ayat lengkap ni. Tapi satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat lain hanya satu surah. Ini satu ayat. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad hak batin hakiki. Ketika engkau lontar hak zahir, itu adalah pilihan dan usaha engkau ya Muhammad. Ketika engkau lontar hanya pada zahir, tapi diri melontar tu tetap af'al Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu je lah. Tapi kita mudahnya alhamdulillahirabbil alamin dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hak wahdaniyah pada af'al alhamdulillahirabbil alamin, mukhalafah pada af'al iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Wajib berpegang. Tapi mukhalafah tak sepenuhnya perbuatan Allah. Baik kita usaha hamba tak bekas sama sekali. Bahkan diri kita usaha tu sendiri adalah
perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti sampai di wahdanah pada af'al sifat yang ke-6, saya akan tarik semula ni. Hak mukhalafah pada af'al ni. Sebab agak takut sekarang. Agak takut. Dia mudah pergi pada Qadariyah sekarang ni. Salah pengajian hak tadi tu lah. Hak wirasa Allah tu. Hak tu terundur pada Jabariyah. Kena hilangkan keakuan. Hilangkan ananiyah. Tak ada aku. Bukan aku pilih. Bukan aku tadbir. Bukan aku yang buat. Hak ni terundur pada akidah Jabariyah. Nak hilangkan ananiyah. Itu maqam fana. Itu pembicaraan haqiqah. Sampai maqam haqiqah. Maqam fana, maqam aulia. Bukan suruh lakung. Ini salah pengajar ilmu tasawuf hakikat ni. Belajar kitab hikam, baca kitab adurun nafi, akidah pun tak lepas lagi. Guru pula tidak, guru tidak mursyid pun orang nak sesak jadinya. Terundur pada akidah Jabariyah. Dia nak pakai batin hakiki saja, zahir ditolak. Tapi banyaknya hak pakai zahir saja. Ini saya biasa sebut ni. Masuk dalam TV. Bukan. Masuk dalam radio. Bukan TV, radio. Yang bercakap ni doktor bidang usuluddin. Doktor bidang usuluddin. Tajuk Qadariyah Jabariyah. Tak betul. Hak dikatakan Qadariyah. Bukan. Itu bukan Qadariyah. Hak dia kata Jabariyah. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Dia kata Jabariyah. Ada ni. Ahli sunnah mana? Hak Qadariyah sebenar tu dikata ahli sunnah. Hak dia kata Qadariyah, bukan Qadariyah tu. Tu akidah yang kafir ijma' ulama, bukan Qadariyah. Dah kata Jabariyah tu, itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada ni. Rosak jadinya. Ni bidang usuluddin dah. Cuba kita renung balik, benung molek. Penekanan bab itu usaha ahli sunnah Qadariyah Jabariyah. Di mana tempat yang duduk fokus pada persoalan ni. Sekarang orang duduk temu ramah. Tak kenal pun Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Pelik apa? Pelik apa tak kenal Asy'ariyah Al-Maturidiyah? Sebab tadilah orang tak minat ilmu tauhid. Asy'ariyah Al-Maturidiyah macam mana? Kita tanya pula orang tepi jalan. Kenal tak Asy'ariyah Al-Maturidiyah? Oh, kata tak si omang sungguhlah. Oh, carilah modal lain. Dah, orang tak minat ilmu tauhid nak tanya Asy'ariyah Al-Maturidiyah macam mana? Tak lepas sini terlajak pada Qadariyah ke, tu dari akidah Jabariyah ke, tak ada. Hancur agama. I'tiqad yang bid'ah, i'tiqad yang sesat, amal ibadah sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpegang pada zahirnya, hamba ada af'al, ada perbuatan namanya usaha. Tapi batin hakikinya, af'al hamba, perbuatan hamba, gerak diam hamba, af'al Allah Subhanahu wa taala tu ya. Bukan af'al hamba ni perbuatan Allah sahaja. Berkelip mata hamba pun af'al Allah. Ni, bergerak nadi hamba ni af'al Allah. Ni, organ di dalam setiap saat berfungsi af'alullah. Bukan ikhtiar pilihan hamba af'alullah. Terdetiklah di hati pun af'al Allah Subhanahu wa taala. Wahdaniyah pada af'al. Yang berlaku semuanya af'alullah. Walaupun disandarkan pilihan daripada hamba hanya pada zahir sahaja. Sebab apa? Sebab Al-Quran menyandarkan pilihan dan perbuatan pada hamba. Kenapa ayat Al-Quran menyandarkan pilihan pada hamba yang hakikinya perbuatan Allah? Jangan duk tanyalah kejap Allah Ta'ala. Hakikinya af'al Allah. Kenapa Allah lagi sandar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kami sembah. Tak
ada kami Allah yang sembah Allah. Kenapa Allah sandarkan kepada kami dalam surah Al-Fatihah? Jangan ada soalah. Kita baca dalam wirid semayang tu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Balasan kebaikan bagi seseorang atas kebaikan yang diusahakannya. Balasan keburukan atas seseorang atas kejahatan yang diusahakannya. Hamba usaha kebaikan, hamba usaha kejahatan. Kenapa sandar pada hamba? Quran kenapa sandar pada hamba? Hakikinya hamba tak ada apa-apa pun. Dia duk tanya kerja Allah Ta'ala. Kita cuma berpegang dengan sekalian ayat Al-Quran. Ayat Quran kata hak Tuhan belaka kita pegang. Ayat Quran sandar pada hamba kita pegang. Tadi bercanggah, dah. Yang tersiratnya tidak bercanggah. Allah Ta'ala menyandarkan segala pada Allah, itu batin hakiki. Allah menyandar pada hamba, itu hanya hak zahir, majazi sahaja. Jadi ambil molek, sekarang ni hak mukhalafah pada af'al, saya ulang balik. Nanti masuk pada sifat yang keenam, wahdaniyah pada af'al. Saya akan undur balik pula kepada hak mukhalafah pada af'al. Dalil mukhalafatuhu lil hawadith. Di surat berapa? Surat 2, surat 14. Masuk pada dalil. Kemudian di bawah tu dia ada satu garisan peringatan. Dia pun cerita ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang bernama Rahman atas arah istiwa tertinggi. Apa makna istiwa? Ini dipanggil ayat yang mutasyabihah. Hak ni kena tu molek pula dengan akidah kitanya walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suratul Ikhlas dimulai dengan Qul huwallahu ahad wahdaniyah. Pergi pada walam yakullahu kufuwan ahad. Macam mana? Ni pegangan kitanya. Ayat-ayat ada ayat mutasyabihah, hadis-hadis yang mutasyabih. Ni pun kena kemah molek. Sebab akhir zaman ni timbul pegangan-pegangan yang terpesong dari pegangan ahli sunnah wal jamaah, sama di jalanan salaf ataupun jalanan khalaf. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.